Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang dan disusun oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang mana kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi adalah suatu kitab yang membincangkan tentang akidah. Suatu kitab yang membincangkan tentang ilmu usuluddin. Suatu kitab yang membincangkan tentang ilmu tauhid. Suatu kitab yang membincangkan tentang al-fiqhul akbar. Okey, nama-nama yang kita sebut saat itu adalah nama-nama kepada ilmu akidah ataupun ilmu usuluddin. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan ataupun keistimewaan kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah ia dikarang oleh seorang ulama yang terkenal yang berada pada generasi salaf dahulu, dan dia mengumpulkan dalam kitab akidah dia ini pegangan-pegangan yang dipegang oleh salaf yang mereka mengambil daripada ulama yang sebelum daripadanya, daripada sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia adalah akidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjadi kewajipan kepada setiap muslim berpegang dengan akidah yang disebut di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat adalah sebenar kepada penghuni syurga. Jadi antara perkara yang menjadi akidah kepada kita kerana ia disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis adalah penghuni syurga dapat melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang benar, yang diperolehi oleh penghuni syurga. Manakala orang kafir dan penghuni neraka, mereka dihalang daripada melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ketika membincangkan tentang melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang benar, maka dia sebut juga beberapa perkara. Antaranya adalah kita menyerahkan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala menyamai segala makhluk, menyamai perkara-perkara yang baharu. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita serahkan maksud tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُضِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وصافي المعرفة وصحيح الإيمان.
Kata Imam At-Tahawi, maka sesiapa mencari ilmu yang dilarang untuk diketahui. Di sana ada perkara yang kita dilarang daripada mengetahui. Dihalang kita daripada kita tahu. Tak ada suara ke? Ada orang komen tak ada suara. Nanti Amba cek kejap Ahmuhu hajabahu maramuhu an khalis tauhid. Suara okey. Suara ada suara jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh okey, jazakumullahu khairan Ustaz. Anak Amba ingat tak ada suara ni, Amba cek dalam telefon saya lagi. Okey, ada suara Maka sesiapa mencari ilmu yang dilarang untuk diketahui. Jadi di sana ada benda yang Allah Subhanahu wa taala tidak bagi kepada kita mengetahui perkara tersebut. Antaranya adalah hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi keizinan untuk mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana cara kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui perkara tersebut. Allah Taala lebih mengetahui. Hakikat dia lagu mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba seorang tu mencari ilmu yang dilarang untuk diketahui. Dan dia tidak merasa cukup puas dengan pemahamannya yang hanya berlandaskan kepada ketundukan pada syariat sahaja. Masih lagi tidak puas. Hanya semata-mata ikut apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya. Nak kaji juga. Maka dia terhalang oleh tujuannya. Kehendak dia saat itu terhalang untuk mendapat kemurnian tauhid. Jadi tauhid dia saat itu tidak murni. Tauhid dia jadi keruh. Tauhid dia bercampur aduk dengan perkara-perkara yang batil. Jadi tauhid dia bermasalah. Jadi pendek kata, apa yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Beberapa muka pada hari itu nadhirah, bercahaya terang, comel, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka itu memandang. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka itu, yakni orang kafir, pada hari itu mereka itu dihijab, dihalang daripada melihat Tuhan mereka. Jadi apabila Allah Taala khabar begitu dalam Al-Quranul Karim, begitu juga di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar, innakum satarawna rabbakum, mung akan tengok Tuhan kamu, maka kita terima. Dan kita meyakini Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Dan kita meyakini kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti kita melihat diri kita sendiri. Lepas tu bagaimanakah cara kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka kita serahkan pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil taslim. Ini manhaj salaf. Kita serah pengetahuan melihat zat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah hakikat melihat zat Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui, maka kita serahkan. Jangan kita cari, jangan kita mendalami, jangan cuba kita kaji benda yang kita tidak mampu tahu sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan kita mengkaji zat dia. Zat Allah Subhanahu wa taala bukan suatu benda yang boleh dikaji. Hakikat zat dia lah. Kewujudan zat dia, keesaan dia, kekuasaan hak tu jelaslah, hak tu menjadi i'tiqad kepada kita. Hakikat zat Allah Taala bagaimana, hak tu Allah Taala tidak mengizinkan kita kaji. Cukup kita beriktikad Allah Taala ada, Allah Taala Tuhan yang Maha Esa, tunggal, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Tuhan yang Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada segala kekurangan. Dan perkara-perkara yang berkait dengan melihat zat Allah Taala, kita serahkan bagaimana caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam At-Tahawi, orang yang cuba kaji, yang cuba mendalami, cuba mencari
ilmu hak yang dilarang daripada dia mengkaji dan mencari, maka kehendak dia saat ni tu, kehendak dia menyebabkan tauhid dia, kehendak dia untuk mencari perkara tersebut menyebabkan tauhid dia bermasalah. Tauhid dia tidak jernih, tauhid dia tidak murni. Jadi bermakna tauhid dia bermasalah. Begitu juga, maka dia terhalang oleh tujuannya untuk mendapat kemurnian tauhid. Dia tidak dapat kemurnian tauhid, kejernihan pemahaman dan kebenaran iman. Dia tidak dapat pemahaman yang jernih, dan dia tidak dapat juga kebenaran iman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. Tengok, maka dia berada dalam posisi yang ragu antara keimanan dan mendustakan. Jadi dia duduk ragu di antara mendustakan dan di antara percaya, antara mengakui dan mengingkari. Duk tengok, duk syok antara mengakui dan mengingkari. Sebab benda hak yang sepatutnya tidak dia kaji, tiba-tiba dia kaji, maka akan membawa kepada perkara ini. Ini bahaya ni. Dia berada dalam keadaan was-was, bingung dan sesak. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau was-was dalam bab-bab lain tak ada masalah, tapi kalau was-was, kalau syok, ragu-ragu dalam bab akidah, memang cukup bahaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang kita pegang ni, akidah yang benar, yang ada dalam diri kita ni, sebenarnya adalah modal kita, harta kita yang paling berharga. Harta kita yang paling berharga. Tapi kalau hak tu rosak juga, tak ada benda kita. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kerana apa jua kebaikan hak yang kita buat, kalau akidah rosak, na'udzubillahi min dzalik, maka dak pakai rawa. Dak pakai rawa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu tidak tergolong sebagai orang mukmin yang membenarkan dan bukan pula sebagai penentang yang mendustakan. Dia tidak tergolong dalam golongan orang mukmin yang membenarkan. Orang beriman sepatutnya mempercayai, mengiyakan, membenarkan setiap perkara yang datang daripada Rasulullah. Tetapi oleh kerana hati dia syok, jadi dia tidak termasuk dalam orang yang beriman yang membenarkan, dan bukan pula sebagai penentang orang yang mendustakan. Ia duduk tengah-tengah. Sebab orang syok kan, orang ragu-ragu. Warna sini tak kena, sini tak kena. Sebab itulah benda yang tak sepatut kita buat, kita jangan buat. Benda yang tak sepatut kita fikir, kita tidak perlu fikir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, wala yasihul iman birru'yati li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. Tidak dianggap sah, tidak dianggap sah, tidak dikirakan sah, tidak dianggap benar, tidak dikirakan benar keimanan terhadap ru'yah. Ru'yah ni melihat zat Allah Ta'ala. Ru'yah bahasa Arab, bahasa kita melihat. Tidak dianggap sah, tidak dianggap benar keimanan seseorang terhadap ru'yah, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat zat Allah Taala adalah suatu benda yang perlu diimani, perlu kita kena beriman, kena percaya. Dan keimanan terhadap melihat zat Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap sah, tak jadi pegangan tersebut bagi mereka yang menganggapnya dengan gambaran tertentu atau mentakwilnya dengan pahaman yang keliru. Orang yang menganggap dengan tanggapan tertentu, dia fikir gini kali, tengok zat Allah Ta'ala macam kita tengok gini kali. Okey, kalau dia ada macam tengok ni kali, macam tengok ni kali, macam tengok ni kali, maka kalau dia kata lagu tu, maka tidaklah dikirakan benar, dan masih lagi belum lagi sah keimanan dia
terhadap melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib kita kena percaya bahawasanya kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita kena percaya. Cuma kepercayaan terhadap melihat zat Allah Subhanahu wa taala masih lagi dikirakan tidak sah, masih lagi dikirakan tidak benar bagi mereka yang menganggapnya dengan gambaran tertentu. Maksudnya dia cuba samakan dengan melihat zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia melihat sesuatu benda yang tertentu. Hak tu tidak betul, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tunggal. Allah taala tidak sama dengan perkara yang lain. Maka kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sama dengan kita melihat perkara-perkara yang lain. Bagaimanakah hakikat kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala? Maka kita taslimkan, kita serahkan pengetahuannya kepada Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menurunkan Al-Quran, Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui segala-galanya. Baik. Atau dia mentakwilnya maksudnya menafsirkannya dengan pemahaman yang keliru. Dia cuba menakwilkan, menafsirkan dengan kefahaman yang keliru, yang jauh daripada petunjuk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya kita harus tunduk dan pasrah dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang menjadi sandaran utama agama kaum muslimin. Jadi apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya, maka kita kena terima. Kita kena terima. Itulah yang menjadi sandaran utama agama kaum muslimin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ada kepercayaan. Kita ada kepercayaan. Dan banyak kepercayaan yang diwajibkan kepada kita percaya adalah berkait dengan perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang kita tidak nampak dengan mata kepala. Tetapi begitulah orang yang hati dia betul, maka dia akan mempercayai segala apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun perkara tersebut menyalahi adab, tetapi oleh kerana benda itu datang daripada Rasulullah, kita kena percaya. Cuba kita tengok bagaimanakah apa hak yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu buat ketika ketika orang menyampaikan kepada dia bahawasanya Nabi Muhammad menyebut dia pergi kepada Baitul Maqdis pada malam tadi, lepas tu balik pula sini. Malam tu juga balik sini. Pagi ni ada Mekah. Baik. Maka apabila orang khabar gitu kepada Abu Bakar kata, betul ke Muhammad khabar gitu? Itu maksudlah daripada perkataan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia cakap Arab lah. Betul ke benda tu datang daripada Muhammad? Orang kata, ya Muhammad khabar gitu. Dia kata, kalau sekiranya benda tu datang daripada Muhammad, maka sesungguhnya benar. Muhammad tu benar. Aku bukan setakat tu, aku percaya lebih daripada tu lagi. Jadi cuba kita tengok. Itu yang dinamakan iman. Itu yang dinamakan sebagai aqidah. Jadi kita harus tunduk dan pasrah setiap benda yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Cuba kita tengok contoh yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan Ahzab. Cuba kita bayangkan peperangan Ahzab, Madinah dikepung. Seluruh orang kafir bergabung sekali dengan puak-puak Yahudi bergabung kepung Madinah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gali parit pada suatu sudut di Madinah. Bukan semua Madinah, adalah satu sudut yang boleh tentera masuk, tentera berkuda masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gali parit di situ. Bukan pendek, panjang, bukan tohor dalang, dan bukan sempit, bukan luas, sebab untuk mengelak daripada tentera berkuda dapat masuk. Kalau bos jekal parit ataupun bos depa tu molek-molek ada di locak. Jadi kuda tak boleh nak locak. Kalau locak, kalau jatuh dalam tu dia tak boleh nak naik. Memang dalang lah, dan luas. Baik. Jadi masa tu peralatan pun tak cukup. Lepas tu makanan pun tak cukup. Sahabat pun susah masa tu. Tiba-tiba tengah-tengah gali apa semua sekali, jumpa batu besar. Sahabat dah cakap nak buat dah. Maka mari jumpa dengan Rasulullah. Rasul pun kabur kepada Rasul. Rasul pun pergi. Rasul pun baca bismillah. Rasul pun cakur batu tu. Lepas tu pecah 1/3 daripada batu tersebut. Maka Rasul bertakbir, Allahu Akbar. U'titu mafatih Syam.
Allahu Akbar, diberikan kepada aku kunci-kunci negara Syam. Allahu Rabbi. Cuba bayangkan. Diberi kepada aku kunci negara Syam, kata Rasulullah. Kata Rasul, katak pula, katak pula. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, u'titu mafatih Faris. Diberikan kepada aku kunci-kunci negara Farsi. Katak pula, habis. Hancur dah batu tersebut. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, u'titu mafatih Yaman. Diberikan kepada aku kunci-kunci negara Yaman. Maksud dia, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kepada Rasulullah negara Syam. Negara Syam dia merangkumi Palestin, merangkumi Syria, Lebanon, Jordan. Lepas tu negara Farsi, Iran sekarang ni itulah. Lepas tu Yaman, Allah Ta'ala bagi kunci kepada Rasulullah. Yang mana kalau kita tengok negara Syam pada ketika itu berada di bawah jajahan Rom. Rom adalah kuasa besar dunia. Farsi juga termasuk dalam kuasa besar dunia. Allahu Rabbi, negara orang boleh kepada Rasulullah. Allah Ta'ala telah bagi kunci kepada Rasulullah. Cuba bayangkan. Padahal pada hari itu, kalau tengok Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan dan suasana dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, para sahabat dalam keadaan takut. إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Ketika tu mata pun jadi gabung dah. Mata jadi benda kabur dah. Wa izaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Dan yang mana hati duduk ni di halqung ni, hati nak tubik, nak debar sangat ni. Lepas tu wa tadhunnuna billahi dhununa. Macam-macam sangkaan yang mereka itu sangkakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana hunalika batuliyal mu'minun, diuji orang yang beriman. Hunalika batuliyal mu'minun razulzilu zilzalan syadida, digoncang mereka itu sekuat-kuatnya. Baik, sehingga kan orang-orang munafik, orang-orang yang hati dia ada penyakit, ada bermasalah, dia sebut lagu mana? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah apa yang dijanji oleh Allah dan Rasulnya melainkan tipu belaka. Tengok, cuba bayangkan. Dalam keadaan begitu, suasana di dalam peperangan Ahzab dan peperangan Khandaq. Tapi molek-molek ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar, aku telah diberikan kunci negara Syam, negara Farsi, negara Yaman. Benda ni memang benda mencarikan adat sungguhlah. Tidak mungkin pada adat dapat. Pada adat tidak mungkin dapat perkara tersebut. Bukan mudah untuk memperolehi, untuk dapat negara besar, negara yang berada di bawah kuasa besar dunia. Tetapi apabila benda tu keluar daripada mulut Rasulullah, para sahabat percaya. Asal kata benda tu keluar daripada mulut Rasulullah, walau bagaimana keadaan sekalipun, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya. Cuba kita tengok sejarah dah lama mana selepas daripada kewafatan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasulullah. Lepas Abu Bakar wafat, lebih kurang dalam 2 tahun setengah lepas daripada menjadi khalifah, maka bertukar kepada Sayyidina Umar. Maka di zaman Sayyidina Umar, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dapat kepada Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah yang menjadi sandaran utama agama kaum muslimin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kitab Aqidah At-Tahawiyah, kita berhenti sini dulu. Kita masuk kitab yang kedua pula, dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang daripada kitab Aqidah At-Tahawiyah ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan iman kita, menambahkan iman kita dan menetapkan iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi insya-Allah kita baca kitab Bustanul Arifin, taman orang-orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan hadis yang keempat. Jadi kita tidak lepas lagi hadis yang keempat.
Yang mana hadis yang keempat diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, telah bercerita akan kami oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah yang cerita kepada Abdullah bin Mas'ud, telah mencerita akan kami oleh Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud menggunakan perkataan haddathana, dan perkataan haddathana inilah antara perkataan yang digunakan oleh ulama-ulama hadis di dalam meriwayatkan hadis. Jadi ulama-ulama hadis menggunakan perkataan haddathana, haddathani, akhbarana, akhbarani, amba'ana, amba'ani, sami'tu. Sebenarnya diambil daripada sebahagian ataupun sebahagian yang diriwayat daripada sahabat. Tengok sahabat Rasulullah, dia kata haddathana. Jadi maka ulama-ulama hadis yang datang selepas daripadanya juga menggunakan perkataan haddathana. Cuma dalam meriwayatkan hadis ada beberapa perkataan yang digunakan. Antaranya adalah haddathana, antaranya adalah haddathani, antaranya adalah akhbarana, akhbarani, sami'tu, sami'na, adalah qara'tu ataupun qara'na, adalah beberapa lafaz yang digunakan dalam meriwayatkan hadis. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata Abdullah bin Mas'ud telah bercerita akan kami oleh Rasulullah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bergelar as-sadiqul masduq. Maksudnya orang yang benar dan dibenarkan oleh orang lain. Jadi hak dua ni kita bincang ataupun kita sebut panjang lebar dah pada minggu lepas, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hadis ni dia, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani. Jadi orang yang ada ibu lah. Di sana ada juga orang yang tak ada ibu. Nabi Adam AS tidak mempunyai ibu. Siti Hawa, isteri kepada Nabi Adam AS, tidak mempunyai ibu. Begitu juga dua tu je lah. Dua tu. Manakala yang selain daripada dua tu semuanya ada ibu. Katanya dihimpunkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian lalu ia menjadi segumpal darah selama itu pula, yakni 40 hari. Kemudian lalu ia menjadi seketul daging selama itu pula. Setelah itu selama itu pula, yakni 40 hari. Jadi 40 hari air mani, maka bertukar menjadi seketul daging, seketul darah 40 hari. Lepas tu bertukar menjadi seketul daging 40 hari. Jadi bermakna 120 hari. Maksudnya dalam 4 bulan. Dan kita sebut dah pada minggu lepas secara ringkas bahawasanya dalam masalah ni ada dua pandangan ulama ataupun hadis ni. Di sana ada dua pandangan ulama dalam menjelaskan maksud daripada hadis ini. Pandangan yang masyhur mengatakan 40 hari air mani, 40 hari seketul darah, 40 hari seketul daging bertukar menjadi seketul daging. Hak tu mengikut pandangan kebanyakan ulama. Jadi kalau kita buka kebanyakan syarah kepada kitab hadis, begitu dia jelaskan, iaitu 120 hari. Namun muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada ulama ataupun di sana ada pandangan sebahagian kecil ulama yang mengatakan bahawasanya proses bertukar daripada air mani kepada seketul darah kepada seketul daging, dia bukan dalam tempoh 120 hari tetapi berlaku dalam tempoh 40 hari lebih kurang. Dan pandangan yang kedua, walaupun ia adalah pandangan minoriti di kalangan ulama, tetapi mengikut perubatan moden, pandangan yang kedua adalah lebih kuat berbanding dengan pandangan yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, kemudian katanya setelah itu diutuskan seorang malaikat, lalu ia meniupkan roh ke dalamnya. Jadi apabila sampai janin tersebut kepada tempoh tertentu, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat supaya meniupkan roh. Dia hadis ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak hurai dalam bab fiqh,
Banyak perkara yang kita dapat daripada hadis ini. Banyak hukum hakam fiqh yang kita dapat daripada hadis ini. Antaranya adalah permasalahan menggugurkan kandungan. Dia sepakat ulama mengatakan apabila kandungan itu telah bernyawa, maka tidak boleh kita menggugurkannya. Kalau sebelum daripada bernyawa, maka berlaku khilaf. Jadi apabila bernyawa dah, tak boleh. Tak boleh menggugurkannya sama sekali. Hukum menggugurkannya adalah haram. Dia sama dengan membunuh orang. Jangan kita anggap perkara biasa. Jangan kita anggap perkara biasa. Dia sama dengan membunuh orang. Jadi tidak bolehlah. Melainkan dalam hal-hal tertentu. Jadi walaupun pihak pakar perubatan mengatakan anak dalam kandungan tu ada masalah, cacat dan seumpamanya, nasallallahu as-salamata wal afiyah, nasallallahu as-salamata wal afiyah, maka tidak boleh gugur kandungan tersebut ketika telah ditiupkan roh. Sebab kalau kita gugurkan jadi bermakna kita bunuh. Walaupun dia cacat, kita bunuh. Sebagaimana hukum sama dengan bunuh orang yang hidup, yang cacat sama lah. Gitu samalah. Dosa besar. Jangan main-main. Baik, manakala sebelum daripada ditiupkan roh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada ditiupkan roh, maka di situ ada perbezaan pandangan, boleh tak nak menggugurkan kandungan. Sebahagian daripada ulama mengatakan boleh, sebahagian yang lain mengatakan tidak boleh. Dan pandangan yang kebanyakan dalam membincangkan permasalahan ini, kebanyakan ulama mengatakan apabila mencapai usia 4 bulan tak boleh dah. Tapi kalau dah capai usia 4 bulan, tak apa lagi. Tapi kalau kita tengok kepada kajian perubatan moden, jadi ditiupkan roh ketika umur dia 40 hari, maksudnya ada dah denyutan jantung dan seumpamanya, maka ketika tu apabila ada nyawa, sabit ada kehidupan, tak boleh dah nak gugur. Jadi kalau misalnya baru mengandung dalam seminggu ataupun 2 minggu, itu tempat berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi ni antara benda yang kita dapat ambil daripada hukum fiqh daripada hadis ini. Dan banyak lagi sebenarnya. Yang antaranya lagi adalah ketika mana janin saat itu mati. Janin maksudnya seorang saat itu kandungan dia meninggal dunia dalam perut. Jadi apabila mati, apabila dikeluarkan nanti, apabila dia keluar, okey, bagaimanakah cara kita nak lakukan terhadap janin tersebut? Adakah wajib kena mandi, kena kapang, kena semayang, kena tanam ataupun tidak? Ini berkait dengan hadis ni juga. Secara ringkasnya, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib sembahyang ataupun tidak wajib dibuat seperti orang dewasa, melainkan apabila dia keluar dalam keadaan dia saat itu ada tanda hidup. Maksudnya masa dia keluar saat itu dia hidup. Masa dia keluar, lepas tu dia meninggal dunia, barulah dilakukan seperti orang dewasa. Tapi kalau keluar dalam dia meninggal dunia dah, masa keluar saat itu tidak ada tanda hidup, sama ada menangis tak ada ataupun gerak tak ada, maka kena tengok kepada umur dia. Kalau umur dia dah sampai lagi 6 bulan, maka ketika tu hanya wajib mandi, patut wajib tanam sahaja. Wajib mandi, kapang dan tanam, maka tidak diwajibkan sembahyang. Sebab dia tubuh dia saat ni tu, maksudnya kena tengok jugalah bentuk dia macam mana. Kalau bersifat dengan sifat anak Adam dah, adalah perbincangan dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas begitu, dan hamba sebenarnya ada membuat penulisan berkenaan dengan masalah ni, dengan masalah umur janin sekian-sekian, bila apakah yang patut kita buat, adakah wajib kena sembahyang. Hamba ada buat penulisan lah etika dia, permasalahan ni. Hamba pernah orang tanya hamba, dan hamba pernah buat penulisan dalam masalah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu berkait dengan hukum fiqh yang kita dapat ambil, yang dapat kita faham daripada hadis ini. Seterusnya kata dia, kemudian lalu ia menjadi segumpal darah. Okey, itu habis dah. Dan dan malaikat itu disuruh dengan 4 suruhan, iaitulah dengan menulis rezekinya. Jadi ketika kita berada dalam perut mak kita, maka Allah Ta'ala telah memerintahkan seorang malaikat supaya menulis rezeki kita. Ajalnya
tempoh umur dia, amalnya, amalan dia, dan ketentuan apakah ia akan menjadi orang yang celaka, ahli neraka, ataukah ia akan menjadi orang yang bahagia, ahli syurga. Jadi semuanya telah tertulis, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tulis dah rezeki banyak mana. Sekejap bateri nak habis. Anak kena sambung bateri kejap. Allah Rabbi. Allah Rabbi, minta maaf banyak, kebetulan masalah saat ni tak sedar handset habis bateri. Sambung semula. Minta maaf banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Allah Rabbi. Dan sebenarnya Amba tak sedar saat ni bateri kurang, tak sedar. Minta maaf banyak. Jadi kita sambung mula. Minta maaf banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya malaikat tulis. Yang pertamanya adalah tentang rezeki dia. Yang keduanya tentang ajalnya, tempoh hidup dia. Yang ketiganya amalannya. Yang keempatnya ketentuan sama ada dia orang yang berbahagia ataupun orang yang celaka. Jadi ini telah ditulis oleh malaikat ketika kita berada dalam perut mak kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ni pernah kita cerita, tak apalah kita nak kabur pula sekali lagi. Di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dia, maka falyasil rahimah, maka hendaklah dia jaga hubungan silaturrahim. Jadi orang yang jaga hubungan silaturrahim, maka Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dia dan luaskan rezekinya. Dan kita pernah hurai sebelum daripada ni, maksud Allah taala panjangkan umur, luaskan rezekinya, sedangkan malaikat telah tetap tulis berapa umur dia, berapa rezeki dia. Maksudnya pada ulama berbeza pandangan lah. Dan benda ni dijelas secara panjang lebar oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Antaranya adalah sebenarnya benda tu tidaklah ditambah, ataupun benda tu tidak bertambah dah rezeki dia, umur dia. Cuma Allah Ta'ala bagi keberkatan. Maksudnya berkat ni bertambah kebaikan. Jadi umur dia beri kepada dia 65 tahun ke 70 tahun ke, apabila ada keberkatan, maka dia mampu untuk melakukan kebaikan dalam tempoh tersebut, sebagaimana Allah Ta'ala bagi umur dia lebih daripada tu, contoh 1000 tahun ke 2000 tahun. Tetapi orang yang tidak ada keberkatan, walaupun umur dia 70 tahun, tapi dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan dalam umur tersebut. Baik, sama juga dengan masalah rezeki muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah amal sama. Lepas tu dia ni orang yang celaka ataupun orang yang berbahagia. Cuma kita tidak mengetahui apa yang ditulis oleh malaikat tentang kita tidak tahu. Cuma di sana ada alamat, di sana ada tanda, yang mana dengan tanda ini kita dapat mengetahui, tanda saja, tanda, tapi tidak semestilah tepat, tidak semestilah 100% betul. Di sana ada tanda bahawasanya orang ni adalah ahli syurga, orang ni adalah orang yang berbahagia, orang ni adalah orang yang celaka. Hal ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kamu kena beramal. Setiap seorang di kalangan kamu akan dipermudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk syurga, maka dipermudahkan kepada dia melakukan amalan ahli syurga. Kalau dia diciptakan untuk neraka, maka dia akan dipermudahkan melakukan amalan ahli neraka. Itu apa yang disebut oleh Rasulullah. Jadi apabila Allah Ta'ala permudahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan, meninggal maksiat, bertaubat kepada Allah di atas kejahatan yang kita buat, qada balik kesalahan-kesalahan, sembahyang, puasa yang kita tinggalkan, maka itu bermakna alamat kita termasuk dalam ahli syurga ataupun orang yang mendapat kebahagiaan. Tetapi jangan kita tertipu dengan perkara tersebut.
Sebab di antara apa hak yang mesti kita kena pegang, kita kena letak dalam hati kita, sebagaimana yang akan disebut, kita akan belajar dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Pada penghujung Aqidah At-Tahawiyah, Imam At-Tahawi menyebut bahawasanya kita mesti kena berada di antara al-amni bainal amni wal ya'si. Kita mesti kena ada di antara rasa aman dan putus asa. Maksudnya jangan rasa selamat, jangan rasa selamat. Orang yang rasa selamat ni memang bahaya. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Orang yang putus asa juga bahaya, sadar, dosa besar. Jadi kita berada di antara aman dengan al-ya's. Kita tidak rasa aman walaupun kita tidak rasa selamat. Kita tidak rasa kita ni ahli syurga. Kita tidak rasa kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sering berusaha siang malam melakukan kebaikan, menjauhi daripada dosa-dosa dan bertaubat di atas kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita jangan rasa aman, kita jangan rasa selamat. Manakala bagi orang yang melakukan kejahatan banyak mana pun, jangan dia putus asa. Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala cukup luas untuk hamba-Nya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku telus untuk setiap sesuatu. Baik. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang tiada ada Tuhan kecuali hanya Dia. Rasulullah bersumpah, demi Tuhan yang tiada Tuhan kecuali hanya Dia. Demi Allah Taala yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga. Orang ni dia beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada di antaranya dan di antara syurga itu kecuali hanya satu hasta sahaja. Allah Rabbi, dia beramal dengan amalan ahli syurga. Baik, hanya jarak di antara dia dengan syurga hanya satu hasta. Di sana ada hadis yang lain yang menyebut bahawasanya pada pandangan mata manusia dia melakukan kebaikan. Pada hakikat tidak. Pada pandangan mata manusia dia melakukan kebaikan, habis amalan-amalan ahli syurga dia buat, tapi pada hakikatnya hati dia bermasalah. Hati dia tidak ada keikhlasan, hati dia bermasalah. Tapi tengok pada zahirnya dia melakukan amalan ahli syurga, seolah-olah jarak di antara dia dengan syurga adalah satu hasta sahaja. Hebat sangat dia melakukan kebaikan. Tapi pada zahir sahaja, apa yang zahir di sisi manusia, manakala pada hakikatnya tidak begitu. Maka benda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun oleh kerana telah diputuskan baginya untuk menjadi ahli neraka, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayatnya, dan akhirnya ia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada penghujung umur dia, dia menzahirkan apa yang dia sembunyi dalam hati. Pada penghujung umur dia, dia buat benda-benda yang jahat, maka akhirnya dia mati. Agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala, agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni memang cukup menakutkan. Dan antara doa yang comel kita baca adalah doa yang disebut dalam Al-Quranul Karim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, jangan engkau simpangkan, jangan engkau serongkan, jangan engkau gelincirkan hati-hati kami selepas daripada engkau beri hidayah kepada kami. Jadi selepas daripada engkau beri hidayah, tiba-tiba engkau gelincirkan hati kami. Minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan perkara tersebut daripada kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini perkara yang cukup bahaya. Dan antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayat daripada Ummu Salamah adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini benda yang mesti kita kena minta semua, agar Allah Ta'ala tetapkan iman dan hidayah sehingga kita bertemu dengan Allah. Ini perkara yang cukup menakutkan. Cukup menakutkan. Kita melakukan kebaikan pada zahir, pada zahir pandangan mata manusia, kita melakukan kebaikan, kita menjauhkan kemungkaran. Tetapi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penghujungnya adalah kejahatan. Maka pada penghujung umurnya liku, musim ketang. Jadi yang baik jadi buat jahat, lepas tu mati dalam keadaan jahat. Sesungguhnya ada seorang kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada di antaranya dan neraka itu kecuali hanya satu hasta sahaja. Maka oleh kerana telah diputuskan baginya untuk masuk ke dalam syurga, lalu ia beramal dengan amalan ahli syurga di akhir hayatnya, dan akhirnya ia masuk ke dalam syurga. Sebab itulah kita kena takut. Kita kena takut. Kita tidak tahu bagaimana penghujung kita.
Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan penghujungnya. Penghujung tu yang penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ni, untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita masuk isyak dah, masuk waktu isyak dah. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.